Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بلغنا رمضان أجمعين اللهم بارك لنا في بقية من الشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala pada petang ini sebagai perjumpaan di antara ikhwah-ikhwah kita yang ada di dalam majlis kita ni, beberapa asatizah, guru kita, alim ulama kita yang dimuliai. Terima kasih kepada pengurusi dan kepada Tuan Imam Dr. Anis kita dan Datuk dan Dr. Ibrahim sebagai saudara yang dikasihi semasa Mesir nu lagi, dan ikhwah-ikhwah kita yang lain yang sudi hadir kepada ini majlis untuk sama-sama kita bersatu tangan di dalam mengangkatkan syariat al-Islam sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai manusia berpegang dengan ini agama sehingga kita tadi itu keluar daripada ini dunia menujukan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia ni memanglah Allah Taala jadikan kita ada tempoh, ada masa. Allah Taala jadikan kita tadi itu adanya ajal dia. Ada waktu dia. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam apabila kita perhati kepada kejadian Allah, itulah matlamat yang Allah Ta'ala hendak beri kita sebagai manusia tu fikir terhadapnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya perselisihan malam dan siang itu ialah satu tandaan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mempunyai akal yang cermelang. Juga apabila kita tengok ada hari, ada malam, memanglah dia ada mingguan, ada bulanan, ada tahun. Jadi dalam hidup kita ni tak lepas daripada tiap-tiap hari kita duk soyok sokmo lah pakai hari kita tu, tiap-tiap hari tu baru sokmo. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian itu hari yang bertukar alik di antara hidupan kita sebagai manusia. Kita terasa kata baru ni ya kita sahuti bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Ning tak beberapa detik lagi lah nak kira kata hari itu berasa jauh. Tak beberapa jam lagi kita kecek untuk nawi kita berasa nak jumpa dengan tatamu yang bawa syurga bagi kita. Untuk nawi kita gemar dengan perkara tersebut. Kita nak jumpa pula dengan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan Al-Mubarak iaitu bulan Al-Quran.
Jadi apabila kita faham kata Ramadan ni galik orang kita tepat faham kena dah, iaitu kata bulan puasa, bulan kita as-siyam, bulan kita imsak daripada makan dan minum dan mendekati syahwat yang halal, untuk kita nak menyerupai masa tu dengan malaikat Allah Ta'ala yang ada di sisinya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tak makan, tak minum, tak ada syahwat. Kita nak menyerupai masa siam hari itu dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahuti Al-Quran, ya Allah Ta'ala wak turun melalui langit, melalui malaikat-malaikat. Kama dia Tuhan wak turun Quran itu melalui Jibril alaihissalam, sekuat-kuat malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan puasa ni iaitu bulan Al-Quran. Perhubungan yang rapat di antara Al-Quran was-siyam, sehingga Nabi alaihissalam sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, as-siyam wal Quran yashfa'an li ashabihi, iaitu puasa dan Al-Quran itu dua-dua beri pertolongan kepada orang yang beramal dengan kedua-dua perkara tersebut. Jadi Quran ni ialah turun di dalam bulan Ramadan, itu maklum bagi kita. Dan bulan Ramadan tadi sebagaimana Nabi SAW sebeda kata, bukan sekadar waktu turun Quran. Suhuf bagi Nabi Ibrahim, At-Taurat, Al-Injil, nyata-nyata dalam hadis yang diriwayatkan ada dalam Musnad Imam Ahmad, kata turun juga di dalam bulan Ramadan. Juga Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menegaskan sendiri di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya iaitu Al-Quran. Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Apakah Al-Quran? Datang daripada mana Al-Quran? Mari kita tengoklah. Al-Quran iaitu satu kitab yang nak membawakan kita kepada jalanan yang lulus. Tuhan rakyat ke? Mananya? Tuhan rakyat kata, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ia nak pipingkan kita kepada jalan yang lebih bagus, lebih molek, lebih lulus, lebih utama. Quran ni bukan sekadar ia nak tunjuk kita dalam surah Baqarah Tuhan kata, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, bertunjuk bagi manusia. Tapi dalam surah Al-Isra Tuhan nyata lagi dia sebagai pemimpin, sebagai pimpin kita, perkara yang memimpinkan kita kepada jalan yang lulus. Orang kalulah kena hajar saja ni belum tentu kata nak boleh buat. Tapi kalau ia pimpin kita sampai kita tu pandai, ni darjat lainnya. Quran tadi itu bukan ia tunjuk buat gini, buat gini, buat gini. Tak, ia pimpin nak uji kita. Hak tak pandai, apa boleh pandai moga pimpin. Maka Quran tadi itu ia pesing kata ia nak hajar orang tak pandai nak uji pandai. Sebab itulah orang apabila mendekati Quran ia maju. Ia tan samai, maju serta beragama, bukan maju ikut dia gitu. Dak, maju duduk dalam undang-undang. Maju duduk di dalam keterangan yang tak bahaya manusia guna maju di dalam dunia, nak menuju pula kepada alam akhirat nanti. Itu makna lillati hiya aqwam. Ia nak pimpinkan kita Quran ni. Quran ni ialah satu kitab nak buat pakai hidup. Syekh Ismail kita ni ia senantiasa doa Quran ni katalog, makna kata perlembagaan cara kita nak pakai hidup. Kecek mudah bahasa kampung tempat kita, yakni kita nak pakai hidup. Witi ciwit bagaimana kita nak pakai, tengoklah Quran tu. Itu makna Al-Quran. Mari
kepada kita ni di dalam bulan Ramadan hak kita akan sambut ni. Ya mari daripada mana Quran? Terkadang orang kita tadi itu tahu dah, tapi banyak lagi generasi baru ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli jawatan masjid Manaril Huda lah, iaitu masjid besar kita ni di wilayah Naratiwat kita ni, yang diketuai oleh imam kita Dr. Anis kita ni, yang mengadakan dengan rakan-rakan dia ni, mengadakan perjumpaan kita lagu ni. Boleh orang-orang kita ni boleh mai dengar ceramah agama bla-bla, serta boleh ambilnya suasana perasaan, boleh melegakan dada dan akal fikiran. Ini adalah satu kebaikan yang besar. Harap-harap perkara tadi itu masuk di dalam hadis Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa hidupkan contoh tauladan yang baik yang diizinkan dalam agama, dia adalah bagi dia tu pahala dan pahala orang yang ikuti dia. Harap-harap orang di sini ni masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut. Jadi banyak lagi generasi kita ni yang kena kita barukan pahaman dia terhadap agama. Kita nak giwak kata, dah muka kata dok kecek semua, tiap-tiap tahun tu kecek semua. Masalah bulan puasa. Memang nak kecek sebab generasi kita dok mari semua. Baru semua ni. Cuma hak asah-asah kaki depan tu memanglah Allah Ta'ala mempanjangkan umur mereka supaya mereka tadi boleh khidmat pada agama. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam doa Allah masta'milna wala tastabdilna. Ya Allah Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami, gunalah kami di atas jalan hak benar. Jangan tungkarlah, tak usah tukarlah. We tetap, we sihat wal afiah supaya kita boleh kerja benda hak benar ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda dalam hadis yang sabit pada baginda, man aradallahu bihi khaira assalahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baik kepada dia, Allah Ta'ala itu assalahu. Dalam satu riwayat ista'malahu. Nabi ayat kata Tuhan gunakan dia. Guna dia ada jalan mana? Jalan kebaikan. Sekarang lah ni kita duduk di dalam jalan kebaikan yang kita tadi sebagai umat Islam nak ambil pula ganjaran daripada Tuhan apabila kita istiqamah duduk molek atas muka bumi ini. Jadi Quran ni mari daripada Allah, tak ada syak dah. Mari pesing mana Quran ni? Mari pesing atas ke bawah. Qala subhanahu wa ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran tadi itu yang waktu turun tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun daripada Allah. Tanzilu rabbil alamin. Allahu akbar. Coba kita perhati, Rabbi al-alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Rabb ni makna kata biyadihi malakutu kulli syai. Di tangan dia tadi dalam gegaman dia, dalam kekuasaan dia, milik dia belaka. Tak kira yang ada di langit, duk di bumi ke, di antara ke, belakang ke, depan ke, lagi akan datang ke, semua duk dia belaka. Urusan duk dia belaka. Itu mana Rabb yang mengada daripada tak ada kepada ada, yang menghidup, yang memati, yang mensegar, yang mensehat, yang segala-gala. Daripada Rabb tu, kama dia Rabb bagi pia al-alamin. Rabb bagi al-alamin. Al-alamin ni sekalian makhluk. Lain daripada Allah, apa yang alamin belaka? Makhluk belaka. Maka Tuhan raya kata wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran ni turun daripada Tuhan penciptaan alam. Ada lagi. Cukup tak lagi kita ni orang nak beriman pegang teguh dengan Quran ni wasa kemah tak lagi. Kita tengok lauk kita ni maddal basar, bahasa kampung kita mana suk mata man ni. Habis pandangnya tak tahu tak patah duk mana. Dia yang menjadi, Allah tu dak jadi. Tuhan tahu siapakah benda duk dalam patak lauk nu gapo kata. Allah juga yang mengetak, yang menjadi. Maka Tuhan hak kita tengok kata kuasa mutlak, hak tu hak waktu Quran kepada kita.
Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Bila tu turun tu dalam suratul Al-Qadr, Tuhan raya kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turun Quran tu di dalam malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni duk di mana? Duk dalam bulan Ramadan. Bila 10 akhir. Nabi SAW kata taharrau lailatul qadri fi 10 awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada akhir 10 daripada akhir bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis lain taharrau fi layali al-witr. Suruh kita cari malam Lailatul Qadar, malam witir. Sebab tu contoh tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf 10 akhir daripada bulan Ramadan untuk kita tadi itu sahuti akan malam itu. Kenapa malam itu? Sebab malam itulah yang Allah Ta'ala buat turunnya Al-Quran. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Tuhan buat turun Quran daripada Tuhan buat turun mari dalam malam Lailatul Qadr. Kama dia Tuhan buat turun tadi itu pionnya orang buat turun, yang menurun itu Allah. Maknanya Allah Ta'ala tu cakap dengan Al-Quran. Kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sehingga minal jinnati wan nas. Kalau Tuhan hak Tuhan cakap dengan itu perkataan. Sebab itulah Quran kita ni tak boleh kita nak setuh kalau tak ada ais maya. Tak boleh kita nak giwak tak bawah-bawah Quran, tak boleh. Masalah ni kita ataupun surat mana-mana kita nak tindai atas Quran, tak boleh. Kita tak Quran atas. Sebab itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang waktu turun tadi, kita bahasa Jawi ni makna menurun kerja Tuhan. Yang waktu turun Jibril alaihi salam. Nazala bihi ruhul amin. Waktu turun Quran tadi itu ruhul amin. Roh yang amin, yang beramanah. Ruhul amin yakni Jibril alaihi salam. Dalam surah An-Najm, allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Makna kata allamahu syadidul quwa, makna Jibril alaihi salam itulah yang bersangat terdahsyat gagahnya. Pada sayap dia tu satu saja ni katuk habis cakrawala kita ni. So dia 900 sayap so pada dah. Dia yang menurun, yang waktu turun Quran. Itu makna nazala bihi ruhul amin. Waktu turun Quran tadi itu Jibril alaihissalam. Kama dia kita tahu dah. Kata Quran turun daripada Allah, yang waktu turun tadi itu iaitu Jibril alaihissalam. Kemudian gidot mana? Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Di atas hati engkau. Coba kita perhati sikit ayuhal muslimun, sidang hadirin hadirat, kaum muslimin dan kaum wanita kita, coba kita perhati pada ayat sikit. Asatizah kita okeylah, makna kata dia ni ada dah ilmu. Amba ni mari nak bermusyarakah. Sebenarnya alim ulama di negara kita ni ramai. Orangnya berjaksa banyak di sini. Lebih-lebih alhamdulillah. Cuma tak apalah kita pakat-pakat musyarakah. Pakat-pakat kursi. Di sini nak menerangkan kepada kita kata Tuhan raya kata ala qalbika. Tuhan tak kata ala nafsika ya Rasulullah ataupun ala Muhammadin, tak kata gitu. Kata ala qalbika, di atas hati engkau. Coba kita tengok hati dengan Al-Quran gapo pula. Hati dengan Al-Quran gapo pula. Kama dia male wapo Quran kena waktu lek male. Patu turun dak di hati. Kama dia Quran ni wapo yang nak gato dengan hati. Kita tengok. Ala qalbik, di atas hati. Hati kita ni duduk di mana? Duduk di dalam jasad kita balik kiri. Katanya ulama nafsi Tuhan tak balik kiri untuk nak cobakan manusia. Balik hak Islam kita ya suka kane semua gapo-gapo kane. Tiba-tiba je tak hati hak penting sekali bagi diri manusia balik kiri. Apa tu?
allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nak cuba kita. Dalam ayat lain, wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Tuhan akakkan setengah daripada orang ni waktu setengah, tak lain tak bukan nak cuba apa hak Tuhan kita. Maka hati tadi itu dok lek kiri, sebab itulah diri manusia tadi itu kalau tak dikontrolkan dengan syariat Allah, yang nak buat benda tak boleh. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya diri tadi itu yang nak bawa benda tak boleh sama. Lagu tu sama-sama. Kamar dia dalam hati itu ada pula selaput-selaput darah-darah yang Nabi SAW sendiri kena belah benda tu tubik. Belah masa dia kecil sekali, belah masa nak Isra sekali. Itu sebagai waris di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah yang sabit daripada baginda Nabi SAW. Untuk apa tu? Untuk nak terimakan Al-Quran. Maka hati ini penting setara mana terhadap diri manusia. Nabi SAW kata, wa inna fi jasadi ahadikum mudrah idza saluhat saluhat jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada satu keping satu ketul daripada daging. Kalau molek benda tu segala jasad dia molek belaka. Kalau tak molek maka jadi binasa semua. Apa dia? Iaitu hati. Maka Tuhan tujukan Al-Quran itu kepada hati. Hati dia, hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belum daripada kita nak pergi situ ni, Quran turun 2 kali. Turun malam Lailatul Qadar, orang panggil turun dengan sekaligus. Ambil di awal hingga akhir, tak di Baitul Izzah, di Sama'id Dunia. Kemudian daripada Sama'id Dunia, tiap-tiap peristiwa berlaku dengan Nabi, orang panggil asbabin nuzul, turunlah ayat Quran di atas hati Nabi pakai masa semua 23 tahun sebagaimana kita maklum. Ayat Quran 1236 ayat. Jadi ayat tadi itu turun di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai masa 23 tahun. Turun lagu mana? Turun di atas Nabi ni macam mana? Turun dengan cara beransur-ansur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Quran ni kami mengasing-asingkan. Makna waktu orang sikit, waktu orang sikit, waktu orang sikit, waktu orang sikit. Kenapa ya Allah? Supaya engkau tadi itu baca di atas manusia. Baca, engkau ya Rasulullah baca di atas manusia. Sebab tu Quran ni biasa kena baca, we dengar, baca ratik. Nabi kita pun suka orang baca nak we dengar. Sebagaimana hadis Bukhari itu kan, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Iqra alayya, baca di atasku wahai Abdullah. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, aqra alayka wa alayka unzil, aku nak baca ke Quran di atasmu sedangkan Quran itu turunkan di atas kamu wahai Rasulullah. Nabi kata, inni uhibbu an asma' min ghairi, aku suka dengar lain daripada aku. Sebagai riwayat Bukhari itu kan maklum bagi orang-orang kita dengan secara sekaliannya. Jadi Quran tadi itu Allah Subhanahu wa taala faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau tadi itu baca di atas manusia. Coba kita tengok Tuhan raya dalam Quran litaqra'ahu 'alan nas. Dalam ayat surah Baqarah awal hudal linnas, pertunjuk bagi manusia. Quran pun kena baca bagi manusia. Makna Quran ni bukan untuk orang beriman sahaja. Bahkan orang asing daripada orang tak beriman pun molek juga kita terjemah huya dengar, syarah huya dengar. Ajaran Islam tak ada pelik, tak ada masalah. Orang asing apabila dia dengar, insya-Allah Allah Taala buka dengan asbab dia tu faham daripada usaha kita terjemah kepada dia, dia boleh faham. Maka orang tanya, kenapakah Quran ni kena uwi sikit-sikit? Kena sikit-sikit, kena waktu orang sikit-sikit. Sebab tu sunat kita baca Quran ni sekurang-kurangnya sejuh sehari. Dia sempat kita tadabbur. Sampai 10 juzuk sehari ni bagi orang yang hafal Quran, orang yang nak murajaah Quran, top tuan Quran, tak apalah. Tapi kita ni orang nak tadabbur Quran sekurang-kurangnya sejuh sehari, sempat kita tadabbur.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak suka mana wi bawah daripada 3 hari habis buah tu. Malaikat sebagaimana kita maklumlah, orang nak murajaah email tu 2 kali khatam, sehari malam sekali, siang sekali, hak tu hal lain lah. Cuma kita kecek di atas kebanyakan kita tu kita buat lagu lain. Jadi Quran tadi itu apa kena baca sikit-sikit. Sebab dalam surah Al-Furqan tu kata kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Supaya engkau tadi itu aku buat lagu ni supaya nak jadi tetap di dalam hati. Ya gapo-gapo kalau kita buat sikit-sikit cuma istimrar. Cuma kita tadi itu berpanjangnya buat sokmu. Nabi pun kata ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Ta'ala kita buat semua walaupun sikit. Juga ayat Quran kata supaya engkau tadi itu kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Nak jadi tetap. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhajat juga pada tetap dengan ajaran Quran. Apatah kita? Kita sebagai orang Islam bukan jadi nabi, bukan jadi rasul, tapi kita orang beriman nak juga kepada tetapkan hati dengan ajaran al-Islam, ajaran Quran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turunkan ayat tadi itu senantiasa Nabi tak tinggal Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hai Tuhan yang membalikkan hati-hati, tetaplah hati aku ni di atas agama engkau ya Allah. Nak kita faham kata kita berhajat pada tetap hati. Apabila hati tak tetap nak buat kerja apa tak boleh. Susah belaka. Sebab jadi punuh dah perasaan, jadi susah belaka. Walaupun ada gapo pun, kalau hati tak tenang, hati tak ada bahagia, tak boleh buat gapo. Warattalnahu tartila. Quran kena baca pesan tartil. Baca pesan kena dengan hukum tajwid. Hukum hak ayat hak kita nak baca Quran tu ngajilah. Banyak di menara kita ni qiraati magi kemarin ni di kok yang tu apa nama nayuk kita ni, nayuk Ruslan kita. Ya usaha nak mengadakan. Sini pun sama. Hak hamba tahu banyak daripada orang-orang kita ni belajar nak mengajikan akan Al-Quran, terutama keracakan. Orang kerja kerajaan dan sebagainya, nak kita faham kata Quran tadi itu berhajat kita baca dengan cara tartil. Warattalnahu tartila. Maka puasa ni, bulan Ramadan ni, iaitu bulan sani. Bulan Al-Quran. Al-Quran yang pertama adalah cara kita nak pakai hidup. Yang kedua, gapo kata kita boleh dapat daripada Al-Quran. Yang kedua, kita dapat daripada Quran tadi itu ketenangan. Manusia kita ni duduk di antara 2 perkara. Yang pertama, bimbang. Yang kedua, takut. Bimbang benda hak duk dengan kita, dan lagi hak akan datang kita rasa takut. Hak ni jelas molek manusia kita bimbang perkara, kamu dia takut benda hak lagi akan datang. Maka dengan sebab Quran ni hilang manusia daripada perkara tersebut. Pas nak buat lagu mana? Yakni nak buatnya kita kena istiqamah dengan Quran kita. Quran ni percayalah, tanyalah alim ulama kita di sini. Kalau kita faham dia sungguh ni, kita tak sir hak lain. Wasap hati. Sebab soalat tanya hak kita dok tanya bagi diri kita, ya wi jawab pe kenyang belaka. Semua ya wi jawab pe berasa terpuas hati belaka. Dengan sebab itu kita nak dengar sikit kata Quran ni ya buat lagu mana, kesel lagu mana dengan hati kita. Hati tadi itu, dia tadi itu adalah raja bagi jasad manusia. Maka Quran ada kesel gapo dengan hati ni. Hati wa emo takut, wa emo bimbang, dua tu ya tak ada dah hak lain. Pas nak buat lagu mana, we hangga takut, we hangga bimbang, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tak lain tak bukan dengan kita mengingati Allah. Yakni kita mengingati Allah melalui ajaran Al-Quran. Tatmainnul qulub, hati kita rasa tenang. Tenang mana lagu mana, rasa cukup. Rasa piang po, rasa cukup. Cari tambah tak ada salah.
tapi hak ada wasa cukup. Tak tomok siapakah jadi punuh akan diri seseorang manusia. Orang tak beriman dia tak tahu benda ni. Orang beriman boleh takluk negara walaupun hati dia tenang. Umar tak Umar, Uthman tak Uthman, Ali tak Ali, Abu Bakar, Nabi kita sendiri sebagai ketua, ada negara duk dalam tangan, tapi dunia tak masuk dalam hati dia. Perkara yang binasa ni tak masuk dalam hati dia. Duk dalam tangan dia sungguh. Islam yang nak lagu tu. Kuasa kena ada di tangan. Sebab kalau tak ada kuasa kita nak kerja Islam tak boleh. Tapi jangan masuk benda tadi itu dalam hati. Kalaulah benda tadi itu nak merusakkan hati kita, jangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Macam mana pula? Yakni nak uwi kita tatmainnul qulub, pasti kita tadi kena istiqamah di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula nak istiqamah nak buat lah mana? Quran ni ya raya innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berani nak mengaku kata Tuhan aku ni iaitu Rabbun Allah, Tuhan aku ni Allah. Berasa kata kita adanya sifat kemegahan apabila kita ni adalah orang Islam. Berasa pakai ia tutup aurat kita, berasa kata dalam hati kata kita adanya kehebatan. Kita pakai ia Islam, berasa ada hebat. Mana kita berani nak tunjuk kata kita ni orang Islam. Rabbun Allah ada arti besar. Orang yang mengaku dengan kata Rabbun Allah pada zaman dulu, zaman Firaun, zaman Namrud dulu kena bakar, kena seksa. Bukan mudah mereka. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, dalam surah Al-Buruj tadi itu tak lain tak bukan mereka tadi itu beriman. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Mereka itu tak marah kepada orang puak kita ni, puak orang beriman tu kata. Tak marah apa kerajaan, tak marah tu, tak marah. Pada masa dulu lah, masa Firaun dan masa mana-mana, masa Ashabil Ukhdud dan sebagainya, malaikat kita tadi itu beriman dengan bil azizil hamid alladzina yu'minuna bi yang beriman dengan Allah Taala yang maha agung, yang maha mulia, yang maha terpuji. Yang bagi dia tu semua cakrawala duduk di tangan dia belaka. Hak tu yang murah. Kita nak akak kata kita ni kon muslim, orang Islam. Allah bukan mudah. Tapi orang pesen ni, orang reti Quran ni, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka sebut mudah-mudah kata Tuhan kami iaitu Allah. Lepas tu sekadar tu ke? Kita ni orang Islam dah, orang beriman dah. Summa, kama dia tu orang dengan summa. Tuhan tak kata fa. Kalau fa tu serta merta, nak tengok juga kata kita kata tu kita boleh buat ke tak? Mulianya kita orang umat Islam pegang dengan Quran, mana kata kita boleh melaksana Quran hak Tuhan suruh tu sekadar mana kita tadi itu mampu. Sebab dalam syariat kita tak ada beban di atas kita, taklif di atas kita perkara yang kita tak kuasa nak buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tak, Tuhan tak taklif. Makna Tuhan tadi itu tak adanya beban. Suruh kita buat perkara yang kita tak kuasa. Kita kuasa. Thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah. Dalam hadis kita pun dengar, wasiatlah kepada aku ya Rasulullah, aku tak say dah lain, nak saya wasiat aku cukup. Nabi kata qul amantu billah thumma istaqim. Hadis dengan Quran hak tulah. Kata-kata aku beriman dengan Allah, kami istiqamah. Istiqamah ni bukan mudah nah. Bukan mudah. Kita nak jadi orang Islam sambetun sambeplai ni makna kata nak wisupa pendirian kita sama-sama ni siapakah kita jumpa dengan Tuhan tu kena berhajat kepada kita tarbiyahkan diri kita, usaha berdekati orang yang adanya
iman yang tinggi-tinggi, orang-orang yang saleh mendekati majlis-majlis ilmu, majlis-majlis halaqah Al-Quran, majlis tarbawiyah dan sebagainya, untuk kita tadi itu boleh memanas semua imej-imej kita. Kalau tak tu ya terlucu ya bahasa dia suasana tarik ke dunia ni ya kuat. Thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Tuhan wak turunkan malaikat apabila kita tadi itu duduk di hujung kita nak keluar tu pada dunia pada alam akhirat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, jangan munduk takut, wala tahzanu, jangan munduk bimbang. Tak ada syariat lagu ning hak royak dalam kitab-kitab lain daripada kitab Tuhan, tak ada. Hak dak royak tadi tu dak beki turut Islam belaka. Cuba tanya orang yang berpegang dengan agama lain daripada agama Islam ni, kena duk tukar semua. Amak kecek dengan orang yang bukan Islam, tak usah sebutlah agama berapa. Yang kata kena mesyuarat, kena ada tukar. Nak wideng dengan semasa. Quran kita ni semenjak daripada turun ya hari tu sampai ke hari ni satu huruf pun tak tukar. Sebab ia dah dengan semasa tan samai. Tapi berhajat kepada orang nak tafsir Quran ni ada dua ilmu. Ilmu sakut bahawa dengan syariat Tuhan, dan ilmu sakut bahawa dengan suasana hidup barulah hipung di antara dua, tubiklah kualiti orang yang tafsirkan Al-Quran kepada umat manusia. Tuhan wi malaikat ayat jangan takut, jangan bimbang. Sekadar tu dah wa absyiru bil jannah. Beroyak berita gembira, beri berita gembira kata mung tu akan nampak, akan dapat masuk syurga. Kama dia nak pergi tu takut, tak usah takut. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami tadi duk saing dengan mung wahai manusia. Malaikat sabuk tu kata kita pergi sekali, tak usah takut, tak usah takut. Di situlah kita boleh senyum. Banyak kita boleh tengok muka-muka orang yang beriman apabila keluar tubik daripada ini dunia, senyum. Senyum segap bak apa? Wa absyiru bil jannah. Dia nampak dah benda hak Tuhan nak uwi kepada dia melalui mana? Melalui ajaran Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita nak sahut terima. Jadi kita puasa tadi tu untuk kita nak terima kasih kepada Tuhan. Percayalah kata orang apabila paling daripada ajaran Tuhan, panas hidup dia. Cuba tanyalah, biar apa tak apa orang hak pasal kedebek-kedebek tu, hak pasal kedebek dengan Tuhan tu, cuba tanya dia masa duk kedebek dengan Tuhan pasal tak heran langsung terhadap hukumnya Tuhan tu, aku nak pasal aku, cuba tanya hati sungguh masa tu serabut ke seni. Amba duk terah tanyalah kita duk tanya sendiri tu, golek ke jawab dengan sebulak suara, tak seni kali cuma buat gitu je kata. Sungguh Allah Ta'ala rakyat kata wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa paling daripada ajaran Tuhan, hidup dia tadi itu sangat panas pedih, susah, tak ada kebahagiaan, tak ada ketenangan, nak cari di mana benda hak seni. Kerana lawan Tuhan yang menjadikan, yang mengadakan dia sebagai tuan dia hak asal, nak seni lagu mana? Tak ada. Akhirat esok teruk pula. Akhirat esok ni ada. Tiap-tiap perkara Tuhan jadi ada kesudahan. Tak usah dakwalah manusia kata tak ada kali hak Tuhan duk berjanji. Hari ni kita duduk di dalam dunia yang tidak ada sempadan. Duduk di dalam dunia yang tunium, serinium. Duduk dalam dunia yang tidak ada garisan, bahasa nak duduk ikut aku, nak duduk cara aku. Asalkan aku ni tak ada tepuh gapo-gapo dengan mana-mana orang, ikut akulah. Lah, bukan lagu tu. We tahu kata kita ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuhan jadikan kita sebagai manusia lebih untung mana dah kita tadi itu daripada Tuhan jadikan binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala jadikan kita sebaik-baik bentuk. Tuhan jadikan kita sebagai manusia, sebagai anak Adam, mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala muliakan anak Adam.
tapi kita sendiri yang menghinakan diri kita sendiri. Jauh daripada ajaran Tuhan. Cuba kita tengok manusia Tuhan jadi. Tuhan kata jagalah diri, jagalah akal fikiran. Tapi kita tadi kena habis. Akhir sekali kita dengan binatang terenak ke, lebih binatang terenak ke daripada kita. Itu nasib orang paling daripada ajaran Tuhan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Akhirat esok Tuhan hipungkan dia dalam keadaan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hidup dalam keadaan tak jumpa dengan syurga pula. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, masa pun telah sampai, maghrib pun telah masuk. Marilah sama-sama kita menghidupkan, menghiasikan akan hidupan kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana ajaran Tuhan, ajaran nak memuliakan diri kita, ajaran yang nak mengagungkan kita sebagai manusia, ajaran nak melepaskan manusia daripada sepiknya dunia kepada keluasan negeri akhirat nanti. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Quran. Maka kejayaan itu turutlah duduk di kita, turut ajaran Tuhan. Selamat daripada kita masuk di dalam kemerkaan Tuhan. Bahagialah kita apabila kita boleh masuk dalam syurga esok. Apabila kita masuk syurga esok, Tuhan kata gana terhadap ahli syurga, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana ila akhiril ayah. Segala puji yang mustahak bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan daripada diri kami itu benda kesusahan. Duduk dalam dunia tak ada benda tak susah, duduklah coba belaka. Tak kira pangkat mana-mana orang duduk gapo pun, duduk dalam coba Tapi apabila akhirat esok hilang daripada kita, kita syukur pada Allah yang Tuhan tadi itu janji sungguh. Kata orang beriman dengan ajaran Tuhan melalui Al-Quran, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapat kebahagiaan. Itulah sedikit daripada pengingatan bagi diri hamba sendiri dan kepada ikhwah kita di wilayah Naratiwat, dan maaf kepada asatizah yang ada di hadapan yang amat panjang sikit sebenarnya. Kita nak kongsi sahaja untuk sama-sama kita meningkatkan iman kita, meneruskan kepada jalan yang lulus di dunia dan di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wasallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza kepada Syekh Wan Sukri Wan Ismail Al-Fatani